Assalamualaikum dan selamat datang ke Sukan Tinker Himpit yang dibawakan khas terus-menerus daripada channel Tinker Studio. Dan hari ini kita mempunyai satu sukan yang sangat menarik, sukan yang sangat popular di dunia, iaitu sukan table soccer. Saya ditemani oleh legenda penjaring terbanyak kawasan Gombak dengan jaringannya 90 gol dalam masa 30 perlawanan saja ketika dia bermain untuk bawah 16 ketika berumur 30 tahun. Dan kita bersama dengan Haqqani Adnan. Ya, Assalamualaikum. Cik akan sihat. Cik akan sihat. Saya hari ini saya mengertikan Hakim yang mungkin kerana masalah di Kelang tidak dapat diselesaikan lagi, jadi dia terpaksa berada di sana. Untuk perlawanan pada hari ini kita akan menyaksikan dua separuh akhir dan juga satu perlawanan akhir yang akan menentukan juara. Ini ialah ibu medal, orang cakap. Ini adalah salah satu sukan penting yang patut dipungut pingat emas oleh setiap wakil. Betul, dan kita mempunyai 4 pemain yang telah bertungkur lumus ketika round 16 dan juga ketika qualifying. Dan ini dia 4 pemain yang kita dapat lihat, iaitu Akid, Hafizi Mukmin, Adib dan juga E ataupun namanya Akhirin. E itu nama atas jalan raya. Apa yang saya dapat lihat, pertemuan antara pemain pasukan-pasukan sebelum ni memang betul hebat. So 4 pasukan yang tinggal ini adalah pasukan yang betul-betul saya tengok layak untuk ke peringkat ini. Dan apa yang saya tak sabar menantikan adalah wakil yang datang daripada Perlis, iaitu Adib. Saya ingin melihat kelucuan yang bermain table soccer pada malam ini. Dan Adib mewakili 1/8 daripada negara beliau. Dan ini adalah salah satu harapan untuk membawa nama Perlis di mata dunia. Cuma hari kita special sikit kerana kita mungkin akan berjumpa dengan pemain bernama Adib ini. Kalau kita boleh minta Adib buka kamera dan untuk tunjuk lidah saja. Ya, saya pun ingin. Sekali lagi Cik Adib. Okey, kita terus ke Padang bersama dengan Cik Hakim yang sekarang ini berada di Kelang. Sudah menanti respon daripada production dan akan bersama dengan Cik Haqqani Adnan. Terima kasih Haikal yang berada di studio. Kali ini saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai pengulas sukan bersama dengan Cik Ghani untuk permainan bola sepak pertama kita. Dan ini dia, kita dapat lihat permainan di antara Mawar dan juga Akid. Mari kita saksikan. Ataupun Cristiano Ronaldo, dia pelak sikit. Oh, Cristiano Ronaldo. Okey, ambil. Sepak mula, telaban mula. Okay. Dia adalah negara Korea. Betul. Manakala pula Mawar mengambil negara Filipin. Nampaknya hampir menjadikan gol yang pertama namun gagal. Masih di bawah. Boleh. Satu rembatan kemas. Dan itu dia gol daripada Mawar. Gol yang pertama, Cik Hakim. Kan ni kita boleh nampak ruangan yang terbuka sangat besar untuk Mawar melakukan shooting dan terus meluru ke arah pintu gol. Bola kini berada di pasukan Mawar. Satu rembatan terus. Lagi sekali cuba mengenai tiang gol. Satu rembatan terus mengenai tiang gol. Dan kini bola kembali ke pasukan Akid. Itu Korea. Itu dia. Saya nampak Akid cuba ingin melakukan passing tetapi gagal. Betul. Ya, tapi tidak. Itu dia, cuba melakukan passing dan sampai kepada pemain striker. Dan cuba melakukan shooting dari arah tepi. Mampukah beliau berjaya? Itu dia. Satu gol pertama. Itu dia, cantik sekali. Satu gol yang dilakukan dia di bahagian tepi. Itu menunjukkan pasukan Filipina yang dibawa oleh pasukan Akid. Itu saya cakap tadi, sebenarnya Mawar telah melakukan satu strategi yang silap sebenarnya apabila dia menggunakan defense untuk naik ke hadapan. Ya, betul. Saya melihat perkara yang sama. Masih mencari ruang. Dan bawah kita seperti teragak-agak di situ. Adakah beliau ingin melakukan shooting ataupun passing? Itu dia. Mengenai tepat ke arah keeper, ditampang kemas oleh keeper. Koci berapa masa tu? Koci kat luar bang. Ya, pasi yang kemas dilakukan oleh Mawar. Terus dan itu dia. Mesti tengok gol. Macam dia. Itu dia gol kedua. Cantik sekali. Cantik. Kalah kini. Melihat possession lebih ke arah Mawar. Beliau banyak memegang bola setakat ini. Terus ke arah keeper. Kembali ke Korea. Kita nampak Mawar banyak kontrol game kali ini.
Tetapi tidak boleh juga dipandang rendah kepada Akid, kerana Kid Naldo ni dia mempunyai strategi yang mungkin kita tak tahu. Sayang sekali. Salah satu strategi dia. Sepakan angin berlaku. Sepakan angin. Position dia ya. Sepakan angin. Yo, kemas. Yes, kemas. Saya pasti ini satu gol yang kedua, yang ketiga. Itu dia. Ya. Tahniah buat pasukan Mawar. Okey, itulah perlawanan yang kita anggap pasukan underdog, iaitu pasukan Filipina yang diketuai oleh kontijen Mawar telah mengejutkan satu dunia di mana dia mengalahkan pasukan Korea Selatan yang ada Song Hyun-min, Song Jin-kung, Song Jang-kuk, apa lagi yang kuk-kuk semua ada kat situ, dan mengalahkan dengan jaringan yang sangat besar iaitu 3-1. Macam mana Encik Akani melihat perlawanan tadi? Kerana Encik Akani bersama dengan Encik Hakim yang baru balik dari Kelang tadi. Ya, apa yang saya dapat lihat, perlawanan tadi sungguh sengit sebenarnya. Namun kegairahan yang dapat kita lihat oleh pasukan ataupun kontijen Mawar benar-benar menghasilkan jaringan yang tepat yang menghasilkan satu kemenangan buat pasukan tersebut. Ya, perlawanan akan datang ni apa yang saya ingin lihat adalah kehebatan yang dilakukan oleh pasukan daripada kontijen populasan motor iaitu E. Dan saya ingin melihat beliau mengalahkan pasukan penduduk 1/8 Perlis iaitu Adib. Jadi tanpa memasa kita teruskan ke perlawanan separuh akhir yang kedua di antara Ahirin menentang Adib. Kita bersama dengan Hakim yang sedang berada di tepi pedang. Jadi seperti biasa kita dapat lihat mereka telah pun bersedia di atas padang. Masing-masing nampaknya sudah melakukan persediaan awal. Itu dia game sepak bola akan bermula sebentar saja lagi. Yang dimulakan oleh pasukan oh, sayang sekali. Sepak angin yang berlaku. Sepak angin yang berlaku. Oh, nampak ada percanggahan di situ. Oh. Saya rasa mungkin beliau confused lah kan ni. Gugur. Beliau ingatkan ini. Kenapa membuka ruang? Sayang sekali. Namun saya tidak rasa akan berlaku jaringan. Itu dia. Percubaan. Gol sendiri. Sayang sekali. Mengenai kedua-dua tiang. Ahirin masih lagi tidak dapat mengetahui cara permainan masa ini. Baru betul buka keeper macam tu lah. Ini agak bahaya. Ya. Agak bahaya. Apa yang kita dapat lihat ini adalah satu tindakan bahaya. Hanya pemain yang masuk ke dalam gol. Tidak bolanya. Tidak bolanya. Oh, nampaknya di stadium kita dapat lihat penjual-penjual air dan penjual-penjual kuaci lebih ramai daripada penonton bola sepak. Ya, betul. Itu dia. Jadi caranya mudah saja, mungkin beliau terus kena membawa bola ke depan dan itu dia satu serangan attacking yang dilakukan oleh pasukan Adib. Adakah jaringan pertama? Yes. Masih tidak. Masih kedua. Itu dia. Berlaku masalah di situ. Adakah sayang sekali. Sepakan tersebut mengenai pemain pasukan sendiri. Yes, nampaknya Ahirin berjaya mendapat balik bola semula. Gol. Menarik. Yang dilakukan dari bawah terus ke arah gol. Satu gol yang pertama yang dilakukan oleh pasukan Ahirin. Begitu kemas. Satu gol yang cantik. Daripada jauh ya kan ya. Kita tak menafikan itu adalah satu gol yang cantik. Dan kali ini ruang agak besar sebenarnya buat Ahirin untuk beliau cuba menjarikan gol kali ini kerana keeper pun sudah berada di depan. Salah bawa keeper sampai depan. Mungkin itu satu strategi yang menarik yang kita dapat lihat untuk kejuaraan kali ini. Keeper nak itu dia. Keeper menjadikan gol pertama. Yes. Sudah saya katakan Hakim, itu adalah satu strategi di mana pasukan Perlis ataupun wakil daripada Perlis tersebut melakukan satu strategi yang pelik untuk menghasilkan corner kick. Mungkin bola di bahagian tepi dinding itu sangat sukar untuk diambil, hanya sebagai arah dinding itu menjadikan kaki sakit. Saya tak faham sebenarnya kan ni. Apa yang cuba dilakukan oleh mereka berdua sebenarnya ni. Nampaknya mereka saya sekali ingin apa kita dapat lihat sekarang.
Mereka menyepak tiang gol. Itu sangat menyakitkan. Itu dia. Dan nampaknya kali ini mungkin Adib dapat berjaya passing dan juga cuba untuk menjadikan gol. Itu dia mungkin gol kedua, Hakim. Mari kita. Gol kedua. Mudah buat Adib menjadikan gol kedua untuk kemenangan bola sepak malam ini. Jadi satu lagi mata perlu dicari oleh Adib untuk memenangi. Oh my god. Memilih untuk menyepak pihak lawan daripada menyepak bola. Itu dia. Itu permainan yang agak kasar sebenarnya. Sebab kita perlu menyepak bola, bukannya menyepak pemain. Tetapi mungkin dia terpengaruh mungkin dengan kelas Muay Thai, menyebabkan beliau menyepak pemain daripada Perlis. Satu gol. Sayang sekali dapat ditepis oleh pasukan Malaysia. Adib menjadikan gol yang ketiga. Dan ini menjadikan Adib sebagai salah seorang kontijen yang berjaya mara ke peringkat final, ya kan ya? Ya, benar. Sayang sekali. Jadi nampaknya Adib akan bertemu Mawar selepas ini di peringkat final. Tanpa membuang masa, mungkin kita nak kembali ke studio bersama dengan Haikal. Mungkin sedikit ulasan buat beliau yang kini berada di studio. Nampaknya deruman bunyi motor tidak mampu mengalahkan jeliran lidah pada ketika ini. Memang sangat menarik perlawanan pada separuh akhir yang kedua ini, di mana kita menyaksikan pasukan Akhirin menggasak dengan terlalu awal sehingga terlupa untuk bermain secara defense. Macam mana Kani melihat perlawanan sebentar tadi? Ya, apa yang kita dapat lihat pasukan daripada pasukan kontingen Adib sangat bertunggu lumus untuk menjadikan gol sehingga menggunakan taktik keeper menyerang dan menjadikan gol yang pertama ataupun kedua, tak silap saya tadi. Namun serangan berhasil yang dilakukan. Sayangnya apa yang saya katakan tadi, pasukan daripada Akhirin tidak berjaya. Baik, kita terus ke kancah untuk perlawanan final ni. Saya difahamkan selepas Adib yang mewakili Perlis menang pada perlawanan separuh akhir yang kedua tadi, saya telah mendapat satu berita di mana sekiranya Adib memenangi emas untuk acara bola sepak ini, mereka akan memberikan harum manis untuk kesemua penduduk-penduduk, kesemua 88 orang akan mendapat harum manis selama setahun. Percuma. Harum manis bukan mangga ke? Yalah. Ya, harum manis adalah mangga, bukan petrol. Hello, saya buat panggilan daripada rumah ni. Saya nak menyuarakan rasa tidak puas hati saya terhadap pasukan Perlis tadi. Yang mana 5 orang daripada pasukan Perlis telah bermain. So kat mana penduduk pasukan Perlis sekarang? So 5 orang kat situ, pasukan Perlis dah tak ada orang kat sini. Sekarang ni masalahnya. 3 orang jaga kampung. Siapa yang nak handle harum manis tu? Itu je salah saya. Masih. Okey, tanpa memasa, kita akan bersama dengan Hakim yang saya lihat macam sekarang ini digelai wanita. Saya tengok di pelusuk stadium semua manggil Hakim walaupun tidak tahu mengetahui Hakim tengah pakai boxer kalau apa. Jadi kita bersama dengan Hakim yang sekarang ada di tepi padang. Silakan. Nampaknya permainan pun sudah pun bermula. Kita akan mulakan permainan kita untuk final malam ini. Dimulakan dengan Adib menyepak bola tersebut. Itu dia, satu sepakan daripada bawah. Tidak mengenal. Sekali lagi sepakan Coach. Nampaknya passing. Ada coach. Mengikut serangan demi serangan terus ke arah kiper. Ini saya rasa satu gol yang mudah sebenarnya. Tidak mungkin. Saya tidak rasa ini. Kerana kiper betul-betul di hadapan. Passing dan kemudian rembat. Nampak tu ini dia. Yang sangat besar buat beliau. Satu gol. Di peringkat final bola sepak. Jika beliau mengekalkan momentum ini, mungkin beliau boleh memenangi acara bola sepak malam ini. Itu dia. Dapat mendengar mendengar pengurus pasukan memberikan arahan. Begitu terkejar di situ. Kuba. Ya, itu dia. Tidak ada ruang yang boleh dilakukan oleh dia orang making aku. Santik sebenarnya juga ni. Dia orang making sial. Kalau apa yang saya lakukan tidak mengeluarkan keeper, Mawar memilih untuk mengeluarkan keeper.
Satu kesilapan yang besar lagi sekali buat Adib. Besar. Kesilapan yang sama dilakukan di peringkat semifinal tadi. Benar. Itu dia. Terus sekarang gol dan mencarikan gol kedua. Begitu cantik rematan daripada bawah terus ke arah gol. Tidak dijangka sebenarnya kan ni. Macam mana beliau boleh melakukan shooting sebegitu? Hanya bermain saja tahu. Menggunakan cantik sekali. Memasing. Terus ke sekali lagi memasing. Begitu kemas. Tepat kawan mungkin buat mama untuk menjadikan gol. Terus pada gol mungkin ke kanan sedikit. Ya, itu dia 3-0. 3-0 buat mama berjaya merangkul pingat emas untuk malam ini. Sayang sekali tidak ada satu gol pun yang dilakukan oleh pasukan Adib. Sayang sekali Adib, kekalahan yang teruk. Makan besar kan ni dapat makan nasi biryani gam dan juga kacang pun. Alhamdulillah. Seperti yang kita dapat lihat, permainan tadi sebenarnya agak mendebarkan buat kedua-dua belah tim sebenarnya. Tetapi kalau kita dapat lihat kesilapan daripada Perlis, mereka melakukan kesilapan yang sama di mana beliau menggunakan keeper. Jadi itu saya tidak faham kenapa keeper perlu keluar daripada pintu gol, sedangkan keeper tugasnya adalah untuk menjaga pintu gol. Tetapi juga tindakan yang berani buat Mawar sebenarnya kerana beliau cuba juga untuk melakukan shooting dari jarak yang jauh dan berjaya menjadikan gol sebenarnya. Jadi marilah kita mungkin nak mewawancara pemain-pemain mereka dan bertanyakan sedikit bagaimana perasaan mereka berjaya merangkul pingat emas ini. Itu dia. Kenapa kita sangka kan berjaya memenangi pingat emas. Tahniah Mawar Terima kasih atas ucapan tahniah yang telah diberikan oleh pihak pengurusan, pihak organizer kepada pasukan kami lah. Okey Mawar, seperti yang kita dapat lihat tadi, permainan tadi 3-0 agak mudah sebenarnya untuk pemain Batu Pahat mengalahkan kumpulan daripada Perlis ini. Agak mudah sebenarnya. Apa mungkin antara strategi yang korang plan sebenarnya? Okay, strategi yang kami plan adalah di mana semua pemain-pemain pasukan kami berikan 3 paket nasi biryani sebelum game bermula. Jadi mereka lebih bertenaga. Pada mulanya kami macam tak menjangkakan yang kami akan menang kerana pasukan Perlis juga sangat maksud saya pasukan Cik Adib agak menggerunkan kerana mereka cuma ada beberapa orang je. Jadi semua turun untuk bermain bola. Jadi kami agak macam pada mulanya kami tapi alhamdulillah atas berkat doa kedua ibu bapa kami semua kami berjaya merangkul pingat emas lah. Sudah termeterai siapakah yang akan menangani ibu segala pingat, dan ternyata pasukan Hafizi Mukmin melakukan upset yang sangat besar, mengalahkan pasukan Adib bukan 3-2, bukan 3-1 tetapi 3-0. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pasukan yang bertanding pada malam ini. Dan apa ada kata akhir dari Encik Hakim? Ya juga, dan mungkin kita nak highlight juga sebenarnya Akid dan juga Ahirin, mereka berdua berjaya sebenarnya merangkul pingat gangsa walaupun berada di tempat ketiga sebenarnya. Jadi mereka dua-dua dapat sebuah pingat gangsa dan juga sijil penyertaan lah untuk mereka berdua. Betul. Dan saya difahamkan Akid dan juga I memang buat sengaja kalah supaya tiada iri hati ataupun pergaduhan lepas ini. Aku ada yang iri hati, kau menang emas, aku menang gangsa, tak fair lah, kita kan couple. Jadi itu saja untuk Tinker Himpit untuk kali ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Tinker Studio untuk teruskan melihat perlawanan-perlawanan aksi-aksi yang menarik untuk sukan Tinker. Jadi Hakim ada pesanan kerana Encik Hakari tak ada, boleh tak bagi tahu tagline kita? Seperti biasa, kita akan memulakan kita punya tagline kita, iaitu Nadi Nada Sukan. Aku tak tahu dia tagline. Apa dia tagline kau ni? Nadi dan Nada Sukan Negara. Jadi itulah dia tagline dia, Nadi dan Nada Sukan Negara. Terima kasih. Assalamualaikum.